berkongsi tentang kisah Charles Darwin. Charles Darwin diminta supaya menjustifikan yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Dan dia telah menulis The Origin of Species yang mengatakan negara kuat akan makan negara lemah. Binatang yang kuat makan yang lemah. Dan itulah keadilan yang mereka sebut sebagai natural selection ataupun survival of life. Dan untuk membuktikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku, mereka membuat hipotesis bahawa orang Eropah ialah orang evolusi kelas pertama dan Afrika ialah evolusi kelas terakhir. Orang Malaysia, orang India, evolusi kelas kedua. British kelas pertama. Asia kelas kedua. Afrika kelas ketiga. Dia letakkan manusia ciptaan Allah ini kepada 3 kategori dan orang Afrika dianggap sebagai baru keluar daripada haiwan. Dan itu sebab mereka lakukan kepada orang Afrika sebagaimana haiwan. Dan apa yang mereka jadikan ialah mereka ingin menunjukkan bahawa teori evolusi ini benar-benar berlaku. Mereka ambil contoh di Afrika. Mereka tangkap orang pigmi. Ini ialah kisah Otabonga. Otabonga ialah dirampas ataupun diculik oleh British. British pergi ke Kongo, tangkap orang pigmi. Orang pigmi ini saiznya kecil, tuan-tuan. Dia dikatakan dia evolusi daripada monyet. Dan untuk menunjukkan bahawa Otabonga ini adalah makhluk transisi ataupun sebagai missing link di antara monyet dengan manusia yang moden, dia bawa Otabonga yang saiznya kecil ini, orang pigmi, dibawa ke Eropah. Dan dikatakan inilah yang Charles Darwin telah temui, bahawa bukti evolusi telah berlaku sebab antara manusia dengan haiwan ada manusia yang bukan haiwan, bukan manusia. Dan dia bagi contoh. Pigmi dibawa ke London, dibawa ke Amerika dan diletakkan dalam zoo. Ini gambarnya. Cukup menyayat hati. Dia anggap bahawa manusia yang saiz Allah berikan kecil ini. Orang pigmi, tuan-tuan, saiznya kecil. Orang yang berakal sama seperti kita. Dan dikatakan inilah haiwan yang baru keluar daripada haiwan menjadi manusia. Dan inilah untuk membuktikan teori evolusi. Dibawa ke England. Diletakkan dalam zoo. Ya Allah, ya Tuhanku. Manusia diletakkan bersama dengan monyet, dengan orang hutan. Dan orang Inggris datang melawat, orang Amerika datang melawat. Sebab dia bawa Otabonga ini mengelilingi Eropah dan ke seluruh Amerika. Untuk melihat bahawa betapa cantiknya, betapa bijaknya Charles Darwin yang temui antara makhluk antara binatang dengan manusia. Dan inilah yang kami bawa, iaitu Otabonga. Otabonga menangis di dalam zoo. Dia menangis dan dia dicucuk perutnya oleh mereka yang datang. Dan dia letakkan dalam apes bersama dengan monyet di zoo Bronx. Akhirnya Otabonga tidak sanggup. Diperhinakan. Dia mengatakan, saya bukan haiwan. Dalam bahasa Kongo. Dia berkatakan, saya bukan haiwan. Dan penonton bertepuk sebab haiwan telah bercakap sekarang. Maka betapa cerdiknya Charles Darwin yang memang kita temui sekarang. Binatang telah menjadi manusia. Dia bercakap sekarang. Beramai-ramai bertepuk tangan sebab Otabonga telah bercakap. Dia layan Otabonga sebagai haiwan, tuan-tuan. Itulah penghambaan dilakukan oleh Eropah. Akhir sekali, Otabonga membunuh diri. Membunuh diri dan sejarahnya cukup tragik yang disembunyikan oleh Eropah. Dan sekarang Otabonga dikunjungi oleh pencipta manusia. Eropah ingin membuktikan teori evolusi benar, terpaksa dia menjadikan manusia sebagai haiwan. Dan sejarahnya cukup malang. Otabonga telah meninggal dunia. Sebagai sejarah penghambaan dan juga bukan sejarah penghambaan, lebih pada haiwan. Dan mereka mengatakan itulah sebagai bukti teori evolusi. Dan sekarang kita melawat di Amerika untuk menunjukkan bahawa sejarah Otabonga adalah sejarah bagaimanakah Eropah terlibat dengan penghinaan manusia, ciptaan Allah, dan meletakkan manusia sebagai haiwan. Itulah yang dilakukan. Dan tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Belgium barangkali tidak pernah kita sebut. Belgium ada peluang untuk menakluk negara Afrika. Semua negara Afrika, negara Eropah berpakat untuk menakluki Afrika seluruhnya. Dan Belgium diberikan satu peluang untuk menjajah Afrika juga. Orang kafir boleh bersatu, tuan-tuan, untuk menghancurkan orang yang kurang bernasib baik, orang Afrika. Yang kulit mereka hitam dan mereka orang cerdik tetapi dianggap sebagai haiwan.
dan Belgium diberikan oleh kuasa besar dunia untuk menaklukkan Kongo. Dan apa yang dilakukan oleh Belgium, tuan-tuan, dahsyat. Mereka menganggap orang Kongo sebagai haiwan. Inilah gambar kanak-kanak pigmi dibawa balik beramai ke Belgium, dimasuk dalam sangkar dan diberitahu untuk bermain pada anak-anak bahawa inilah monyet yang baru menjadi manusia di Afrika. Dan mereka cucuk-cucuk perutnya dan dia ketawa dan dia menangis. Dan diberi pakai baju. Mereka bergelak ketawa dengan orang pigmi ini yang mereka mengatakan monyet baru jadi manusia. Maka benarlah Darwin. Ini juga dilakukan oleh Belgium. Dan gambar sebelah kanan, tuan-tuan, orang pigmi yang sama dimasukkan dalam kandang haiwan sama seperti dilakukan pada otabanda. Otabanda dilakukan di Amerika, tetapi ini dilakukan di Belgium. Sifat Eropah sama saja, tuan-tuan. Mereka memperhambakan dan menjadikan manusia sebagai haiwan di Belgium. Gambar sebelah kanan cukup menyayat hati. Dan mereka diletakkan dalam kandang haiwan dan dimakankan, diberikan gula-gula dan mereka bertepuk tangan sebab dia pandai menyanyi. Sekarang binatang telah pandai bercakap, membuktikan bahawa sekejap lagi dia akan menjadi manusia yang sebenarnya. Subhanallah. Inilah bagaimanakah mereka mempermainkan ciptaan Allah SWT. Dan di atas nama penghambaan yang dilakukan oleh Barat ialah satu malapetaka yang tidak ada tandingan sepanjang sejarah manusia. Mereka menjadikan manusia sebagai hewan. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, mereka tidak menganggap manusia lain sebagai hewan. Tetapi kaum yang datang kemudian ini, yang mereka menganggapkan mereka adalah negara maju, mereka menganggap manusia lain sebagai hewan.